Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi mengecapi, kita dapat lagi mengecapi nikmat-nikmat, nikmat hidup, nikmat diberikan nafas, nikmat diberikan segala kenikmatan yang ada pada kita sekarang, dan dapat lagi kita bertemu untuk membincangkan satu tajuk, iaitu Firqul Islamiyah Ghairu Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu fahaman Islam selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun kumpulan-kumpulan Islam, firqah-firqah Islam selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana yang sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tu apa. Kemudian timbul lagi firqah lain ataupun fahaman lain selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, dalam perbincangan kali ini kita akan tengok berkaitan dengan Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Okay, tapi sebelum tu kita nak tengok dulu apakah sebab-sebab di sebalik kemunculan mereka tu, kemunculan firqah lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, al-asbabu zuhuril firqah al-islamiyah, sebab-sebab munculnya firqah-firqah dalam agama Islam, munculnya fahaman-fahaman atau perbezaan pendapat dalam agama Islam ni. Kana khilafun huwal mas'alatul lati ishtadda naza'ul muslimin fiha, iaitu sebab munculnya firqah-firqah dalam agama Islam adalah kerana adanya khilaf. Khilaf tu apa? Iaitu perselisihan pendapat yang terjadi dalam kalangan umat Islam, terutamanya berkaitan dengan fahaman akidah dan kepimpinan. Okey, kemudian kita tengok Nash'atul Firqul Islamiyah. Okey, Nash'atul Firqul Islamiyah turja'u as-sabbabaini, iaitu timbulnya firqah-firqah di dalam Islam ni terjadi kerana dua sebab. Yang pertama, sebab berkaitan dengan pemimpin, berkaitan dengan kepimpinan, dan sebab yang kedua berkaitan dengan asal usul agama, berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Dan kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, khilafu fi ta'yinul imam, iaitu dalam bab berkaitan dengan pemimpin. Yang pertama, awwalu ma zahara bainas sahabah fil mas'alatil imam ay min yali imamatul ummah ba'da wafatur rasul walakin lam yablaghu ila darajatil iftiraq, iaitu perkara pertama dalam yang terjadi dalam kalangan sahabat ialah berkaitan dengan pemerintah yang akan mentadbir selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada penyelesaian. Timbulnya permasalahan ni, timbulnya firqah-firqah Islam ni pada zaman Rasulullah tak ada. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, macam-macam fahaman yang timbul berkaitan dengan siapa yang layak untuk mentadbir, siapa yang layak untuk mengambil tampuk kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang kedua berkaitan dengan pemimpin lagi, awwalu iftiraq waqa'a bainal muslimin ba'dal maqtal Utsman, dan pergolakan pertama berlaku di antara umat Islam selepas pembunuhan Utsman. Okey, cerita selanjutnya kita akan tengok dalam bab Khawarij nanti. Okey, selepas daripada berlakunya pembunuhan ke atas Utsman, maka makin banyaklah timbulnya fahaman-fahaman dan daripada sudut kepemimpinan, orang tu yang layak untuk menggantikan Utsman. Ada yang kata Utsman ni tak layak pun untuk menjadi khalifah dan orang lain yang perlu menjadi khalifah dan sebagainya.
Okey, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemimpin lagi, khilaf fi ta'yinul imam al-khuruj ala a'immatil muslimin wa jama'atuhum bisayfi, iaitu telah keluar pemimpin-pemimpin dan sekutu-sekutu mereka dengan pedang. Maksudnya masa inilah berlaku pergolakan, terjadinya pergolakan ni, mereka keluar dengan pedang tu maksudnya adalah terjadi peperangan. Okey, kemudian khilafu fil usuluddin berkaitan dengan agama Islam, ikhtilafu tadadu al-muaddi ila tanaza'u fid din, iaitu perbezaan pendapat yang menyebabkan konflik dalam agama. Okey, sebab itulah timbulnya berbagai firqah. Okey, yang kelima berkaitan iaitu berkaitan dengan asal usul agama ni, al-khuruj an i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah fil asli au aksaru min usuluddin, iaitu keluar, mereka ni keluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kepada prinsip ataupun mazhab-mazhab yang lain. Okey, dan seterusnya. Okey, khilaf fi usuluddin iqtiraru wa i'tiraru wal i'tizalu an jama'atil muslimin wa imamihim, iaitu masyarakat Islam berikrar serta mengikut pemimpin mereka. Sebab itulah terjadinya kumpulan-kumpulan lain dalam Islam, kerana mereka ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah dan mengikut pemimpin ataupun orang yang mereka percayai. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama berkaitan dengan Khawarij. Apa kita nak bincang sikitlah sedikit berkaitan dengan Khawarij. Kita tak bincang secara menyeluruh. Kita tengok dalam buku teks kita je ada apa dalam tu. Okey, kemudian Khawarij. Okey, ta'rif humul ladzi lam yartadu tahkim wa khuruju ala sayyidina Ali. Iaitu Khawarij adalah kelompok atau kumpulan Muslim yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali. Mereka pada mulanya, puak-puak Khawarij ni adalah penyokong-penyokong Sayyidina Ali. Tapi di kemudian hari, diorang menolak pula, diorang menolak. Asalnya diorang sokong, lepas tu diorang tak sokong dah kepimpinan Sayyidina Ali. Okey. Dan pada puak Khawarij ni juga adalah, mereka ni juga adalah pembunuh Sayyidina Osman. Orang yang bunuh Sayyidina Osman adalah daripada kalangan puak-puak Khawarij. Okey. Kemudian selepas kematian Sayyidina Osman, kewafatan Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Okey, kemudian bila Sayyidina Ali melantik menjadi khalifah, masa itulah diorang puak Khawarij ni menyokong Sayyidina Ali apabila puak-puak Muawiyah, yang Muawiyah ni dia ada pertalian keluarga dengan Sayyidina Osman. So bila Sayyidina Osman dibunuh, maka pihak Muawiyah nak balas dendam lah. Biasalah jadi di kalangan orang Arab pada masa tu, kalau terjadinya pembunuhan mesti ada tuntut bela dan sebagainya. Okey, kemudian bila Khawarij, bila puak Muawiyah ni nak balas dendam, masa inilah Khawarij ni dia masuk untuk menyokong Sayyidina Ali. Okey. Kemudian pada masa tu Muawiyah dia berpendapat bahawasanya orang yang terlibat ataupun puak yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Osman mesti dibunuh keseluruhannya. Tapi Sayyidina Ali kata tak boleh. Orang yang bunuh sahaja yang mesti dihukumkan dengan kisos, bukan kesemuanya. Okey, kemudian bila terjadinya perselisihan faham antara Muawiyah dan Sayyidina Ali ini, maka terjadilah peperangan Siffin, iaitu peperangan yang di antara puak Muawiyah dan puak Ali. Okey, dan kemudian selepas peperangan tu, masing-masing
nak berbaik semula dan mereka hantar utusan masing-masing untuk pergi buat perjanjian dan sebagainya. Mereka pun berdamai, dan semasa berdamai inilah puak-puak Khawarij ni dia keluar daripada puak Saidina Ali. Khawarij ni dia keluar daripada menyokong Saidina Ali sebab Saidina Ali nak berbaik semula dengan puak Muawiyah. Okey, dan bila Khawarij ni keluar daripada menyokong Saidina Ali, mereka menghalalkan pula darah Muawiyah dan darah Saidina Ali ni untuk dibunuh. Dan di kemudian hari diorang pun dapatlah membunuh salah seorang daripada mereka, iaitu puak Khawarij ni juga yang bunuh Saidina Ali. Okey, itu seberingkas berkaitan dengan Khawarij. Kita tengok pula Okey, muassasun, iaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Okey, ini pengasas golongan Khawarij. Kemudian okey, mu'taqadat at-tadlil. Okey, kepercayaan ataupun prinsip mereka berkaitan dengan ajaran yang salah. Okey, tadlilihim min khalifihim minal muslimin, iaitu setiap ajaran yang difikirkan oleh orang Muslim salah jika wujud khilaf dalam pandangan mereka. Okay, kalau apa sahaja pemikiran ataupun fahaman yang ada pada umat Islam pada masa itu, sekiranya bercanggah dengan fahaman mereka, maka mereka akan menolak terus. Kemudian prinsip dia lagi, ittikhabul khalifah, iaitu dalam bab pemilihan khalifah, ta'yinul khalifah bittikhabil hurrin sahihin min amatil muslimin, iaitu pemilihan khalifah ni, khalifah boleh bebas, boleh dipilih secara bebas dan sesiapa sahaja boleh menjadi khalifah. Okay, kemudian yang kelima, mu'taqadat, iaitu prinsip mereka lagi ialah ghairu Quraisyin. La takhtassul khilafah fi Quraisyin bal linnas fiha sawaun. Iaitu pemilihan pemimpin tadi bukan dalam kalangan orang Quraisy sahaja, malahan sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin mengikut kesesuaian mereka. Okey, kemudian lepas tu antara prinsip mereka lagi adalah at-tafkir, takfir ahli zunub ma'a adamu tafriqatu baina zambin wa zambin, iaitu mereka mengkafirkan orang yang berdosa, tidak kira dosa apa pun, apatah lagi orang yang melakukan dosa besar adalah kafir keseluruhannya. Tak ada maksudnya tak ada iman sedikit pun bagi orang kafir. Mereka adalah kufur. Dia bercanggahan dengan apa yang kita belajar dalam puak ahli sunnah wal jamaah. Orang yang berdosa besar masih lagi dikira imannya masih ada. Okay? Masih dikira mukmin. Kerana kita tak tahu orang yang berdosa besar tu apa kesudahan hidup dia, kan. Tapi bagi Khawarij, dia kata orang yang berdosa besar ni totally kafir, kufur. Okey, kemudian yang seterusnya, pegangan atau prinsip dia al-mu'taqadat al-khuruj, iaitu keluar, khurujuhum ala a'immatil muslimin i'tiqadan wa amalan. Mereka keluar dan tidak menyokong imam-imam orang Islam dalam sudut kepercayaan dan tindakan mereka. Dia takkan ikutlah ketua-ketua orang Islam, ketua-ketua kelompok Islam yang lain yang bercanggahan dengan mereka tadi, yang ada khilaf dengan diorang takkan ikut dari sudut i'tiqad, kepercayaan ataupun wa amalannya. Dan amal ibadat pun diorang tak ikut. Okey, seterusnya kita nak tengok seberingkas berkaitan dengan kelompok Al-Mu'tazilah. Okey, bagi firqah Al-Mu'tazilah ni, ta'rif hum atba'ul wasil
bin Atha. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atha, yang merupakan al-muassasu, pengasas bagi Mu'tazilah ni adalah Wasil bin Atha. Okey, kemudian Mu'tazilah ni ialah salah satu aliran pemikiran yang terbentuk hasil daripada pegangan atau pemikiran pengasasnya yang berbeza dengan majoriti umat Islam. Dan mereka ni, Mu'tazilah ni adalah kelompok yang menggunakan teori logik akal dalam banyak perkara. So, kalau kita kata golongan Mu'tazilah ni siapa? Mereka ni adalah orang yang mengikut pengasas dia, Wasil bin Atha tu. Yang dia banyak bercanggah dari sudut pemikiran dia, banyak bercanggah dengan guru dia sendiri, dia bercanggah. Wasil bin Atha ni, guru dia adalah Hasan al-Basri. Dia tak setuju dengan pandangan guru dia dan dia keluar. Dia tak terimalah apa yang pendapat orang lain dia tak terima, dia nak orang terima pendapat dia sahaja. Sebab dia gunakan logik akal semata-mata. Okey, kemudian kita tengok al-mu'taqadatut tauhid, iaitu pegangan mereka daripada sudut tauhid. Yang pertama, wujubu ma'rifatullah bil akli. Okey, mengenal Allah dengan akal. Okey, yang mana Mu'tazilah ni dia percaya juga bahawa Tuhan itu satu, tapi dia kata Tuhan itu tidak memiliki sifat. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tu ada mempunyai sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ingkaru sifatil ma'ani. Mereka mengatakan mereka ingkar kepada sifat ma'ani yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, yang iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama' basar, kalam. Tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak ada sifat qudrah, tak ada sifat iradah, tak ada sifat hayyun, sama' basar, kalam tu tak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang ketiga, al-qaulu bi khalqil Quranul Karim. Mereka mengatakan bahawa sebenarnya Quran itu adalah makhluk, bukannya qadim. Quran itu baharu, bukan qadim. Tu pegangan dia, pegangan Mu'tazilah daripada aspek tauhid. Kemudian daripada aspek al-adlu, keadilan. Okey, prinsip mereka dalam bab keadilan ialah mereka menyatakan bahawa perbuatan baik dan buruk adalah pilihan manusia. Okey, manusia diberikan akal fikiran untuk memilih sama ada nak melakukan benda baik ataupun nak buat benda yang buruk. Okey, tu dia orang punya dalam sudut keadilan. Okey, kemudian prinsip mereka berkaitan dengan al-manzilatu bainal manzilatain, iaitu berada di antara dua persimpangan. Ini dikhaskan untuk orang yang berdosa. Okey, kalau ahli sunnah dia kata orang yang melakukan dosa besar tidak boleh dihukumkan kafir kerana masih ada iman dalam diri orang yang melakukan dosa besar tu. Kalau Khawarij dia kata orang yang melakukan dosa besar kafir, totally kufur. Tapi bagi Mu'tazilah dia kata orang yang melakukan dosa besar al-manzilatu bainal manzilatain. Okey, dia kata orang yang melakukan dosa besar ni berada di antara dua persimpangan. Dihukumkan totally kufur pun tak, tapi beriman pun tak. Dia kata terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana. Sebab neraka tu banyak tingkat, dia kata. Dan wala syafa'atu lahu, dan bagi orang yang melakukan dosa besar pada sudut pandangan Mu'tazilah, mereka ni tidak layak untuk menerima syafaat. Okey, kemudian kita tengok prinsip mereka berkaitan dengan al-wa'du wal-wa'id. Okey, yang pertama, Allahu yuridul khairi wa la yuridus syarri. Dia kata Allah itu menerima perkara-perkara baik dan tidak menerima perkara yang buruk. Okey, sedangkan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah kata Allahu yuridul khair wa yuridus syarr. Allah menerima perkara baik dan Allah terima juga perkara yang buruk.
Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah kata Allah akan terima perkara yang buruk tetapi tidak redha. Contoh yang saya bagi hari itu ialah Abu Jahal, Allah suruh dia beriman tapi dia tetap kafir. Dan Allah terima kekafiran dia tapi Allah tak redha dia mati dalam kafir. Tapi Mu'tazilah kata Allahu yuridul khair, Allah hanya menerima kebaikan sahaja dan tidak menerima keburukan. Dan yang kedua, al-abdu yakhluqul af'alun nafsahu al-ikhtiyariyah. Okey, manusia tu diberikan sama ada nak buat benda baik ataupun benda buruk, suka hati dia. Manusia punya pilihan untuk buat baik ke nak buat buruk. Ikut akal manusia tu sendiri. Nak pilih sama ada melakukan kebaikan ataupun melakukan dosa. Okey. Pegangan mereka berkaitan dengan amar ma'ruf, wujubul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wajib membuat segala perkara kebaikan dan larangan terhadap melakukan kemungkaran. Okey. Maufiqul akhar, kepercayaan ataupun prinsip-prinsip lain yang dipegang oleh Mu'tazilah ni adalah tahkimul akli fi kulli syai'in wa muhawalatul wusul an tariqul akli ilaihi. Mereka ni adalah kelompok atau kumpulan yang menghukum dengan akal dalam semua perkara. Mereka menggunakan logik akal semata-mata. Yang kedua, ad-difa'u an ahlil aqaid al-batilah wal adyan al-ukhra. Mereka ni akan membela orang-orang yang mempunyai fahaman agama yang salah dan akan membela orang daripada agama yang lain selain daripada agama Islam. Itu sifat-sifat dia orang. Kemudian mereka juga khusumatuhum li'a'immatil fiqhi wal hadis fi ahdil khulafa al-abbasin lahum. Mereka juga adalah menentang ataupun penentang para imam yang hebat dalam ilmu fiqh dan hadis semasa generasi ataupun semasa zaman pemerintahan Abbasiyah. Ini ciri-ciri daripada Mu'tazilah secara ringkas. Seterusnya, kita tengok pula seberingkas berkaitan dengan Syiah. Syiah ni adalah kelompok yang kita kata kedua terbesar yang menjadi ikutan selepas Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kekal sehingga sekarang masih ada, masih dianuti dan masih dikembangkan. Kelompok Syiah, kelompok kita kata firqah Islam yang kedua terbesar yang masih ada sehingga sekarang. Kemudian kita tengok ta'rif. Hum alladhi yarawna anna al-ahaqqu bil khilafati ba'da Rasulillah Ali bin Abi Talib. Iaitu mereka, Syiah ni adalah mereka yang mempercayai bahawa pengganti khalifah selepas Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Dan mereka ni menolak kesemua ketiga-tiga khalifah yang memerintah sebelum Sayyidina Ali memerintah. Syiah ni mereka tolak Abu Bakar wa Umar wal Uthman finnar. Dia orang kata dia tak terima Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dia tak terima Sayyidina Umar dan dia tak terima Sayyidina Uthman sebagai khalifah. Dan Syiah ni Syiah ni adalah yang sebenarnya dia orang tak terima semua pun daripada Sayyidina Ali sekalipun. Dia orang macam sebab tu ada prinsip dia orang adalah bertakiyah. Dia orang akan sokong satu dan mengkafirkan orang lain. Itu doktrin yang dibawa oleh dia orang, kepercayaan yang dibawa oleh dia orang. Tapi asal usul Syiah yang sebenarnya adalah lebih teruk daripada tu. Tapi dalam perbincangan kita ni, takrif dia adalah pengikut ataupun kumpulan yang percaya bahawa selepas kewafatan Rasulullah, Sayyidina Ali yang
paling berhak mengambil tampuk ke pemerintahan. Okey, itu Syiah. Okey, kemudian kita tengok Muassasu Abdullah bin Sabah. Pengasasnya Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah ni adalah berasal daripada kalangan Yahudi. Okey, sebab tu saya kata tadi, mereka sebenarnya ada apa, sesuatu yang diorang nak buat lebih besar lagi, bukan nak sokong Saidina Ali sangat pun. Bahkan pada masa Saidina Ali masih hidup pun, Abdullah bin Sabah ni semasa Saidina Ali bagi khutbah, dia pun bangun. Dia kata, anta ya Ali, anta ya Ali. Saidina Ali kata, apa anta ni kan? Saidina Ali pun tak terima orang yang macam taksub sangat kepada dia, macam Syiah ni, macam something lah Saidina Ali rasa. Okey, kemudian kita tengok kepada dia punya al-mu'taqadat, iaitu yang pertama taqiyah. Okey, dalam fahaman Syiah ni dia orang ada taqiyah, jawazut taqiyah wa hiya tazahiru bi aqsil batin. Okey, mereka mengatakan taqiyah itu adalah harus, iaitu menutup keyakinan sebenar dan menyembunyikan keimanan. Okey, kalau kata mereka ni di depan musuh yang dia orang takut, dia kata, oh aku ni Islam, aku ni apa ke. Tapi itu adalah taqiyah semata-mata, berpura-pura. Okey. Seterusnya Al-Quranul Karim, Al-Qaul fi Tahrif Al-Quranul Karim. Okey, mereka ni dalam bab Al-Quranul Karim adalah orang yang ataupun kelompok yang suka memutar belik berkaitan dengan Al-Quran. Dia suka untuk dia fahamkan Al-Quran tu mengikut apa yang dia orang fikirkan, dan suka memutar belikkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga kan dia orang kalau dalam Quran dia orang lah, dalam Quran golongan Syiah ni ada pertambahan surah, nama surah tu Al-Wilayah, yang dalam surah tu dia akan menceritakan kewalian Saidina Ali. Sehingga kan dia kata yang sebenarnya apa, dia orang punya ketaksuban terhadap Saidina Ali ni, sehingga dia orang kata macam Allah tu salah sebenarnya bagi wahyu, bukan untuk Muhammad sebenarnya, tapi untuk Saidina Ali. Tapi Jibril tu yang salah pergi bagi kepada Muhammad. Sampai tahap tu pemikiran puak-puak Syiah ni. Okey, kemudian kita tengok Zawajul Mu'tah. Okey, dia orang punya prinsip ataupun dia orang punya pegangan juga adalah dia orang membenarkan mengharuskan nikah mu'tah. Nikah muta'ah. Okey, maaf ya, nikah muta'ah. Okey, nikah muta'ah ni adalah nikah ataupun perkahwinan yang ada tempoh masa. Dan perkahwinan tu juga diakadkan sendiri oleh lelaki dan dikabulkan serah panggil ijab dan kabul tu dilakukan oleh lelaki dan perempuan tu sendiri. Okey, kalaulah si lelaki ni dia kata aku nikahkan diriku dengan kamu selama sebulan. Kemudian yang si perempuan pula jawab, aku terima. Maka terjadilah perkahwinan di antara lelaki dan perempuan tu selama sebulan. Selepas sampai tempoh sebulan, perkahwinan tu automatik terbubar. Okey, itu nikah mut'ah. Dan benda ni kalau dalam ahli sunnah tak terimalah. Okey, ini kepercayaan dia orang. Okey, kemudian yang berkaitan dengan solat. Okey, berkaitan dengan solat, ada wujub solatil Jumaah. Iaitu tidak wajib solat Jumaat. Itu kepercayaan mereka. Dan solat fardu, okey, penambahan lain, Syiah ni dia percaya solat fardu hanya dilakukan sebanyak 3 kali. 3 waktu sahaja sehari semalam. Kemudian banyaklah berkaitan dengan solat. Sahkan solat azan pun dia orang macam azan kita ahli sunnah dengan azan dia orang pun dah tak sama. Dia akan tambahkan
apa perkataan Saidina Ali waliullah dan macam-macam lagi lah. Kalau awak tengok dalam YouTube berkaitan dengan Syiah dan perbezaan antara Syiah dengan Sunni ni, banyaklah awak akan jumpa perbezaan-perbezaan cara solat. Dia orang solat sujud letak batu dekat bahagian yang nak sujud tu, ada batu kecil macam-macam. Okey, cubalah cari ya. Okey, kemudian yang terakhir, saya rasa yang terakhir, al-imamah, i'tibarul imamah min arkanul iman. Mereka menyatakan, mereka menambahkan beriman kepada imam-imam mereka termasuk dalam rukun iman. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya berkaitan dengan tajuk fahaman-fahaman lain yang ada dalam ajaran Islam yang menjadi pegangan firqah-firqah Islam yang lain selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya harap video ni dapat membantu daripada saya yang masih banyak lagi kekurangan. Kalau ada apa-apa yang mungkin dirasakan boleh dijadikan teguran, sila komen kat bawah lah berkaitan dengan apa-apa sahaja kesilapan yang saya lakukan. Dan saya harap video ni menjadi manfaat, boleh memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.